Manjada wajada. Siapa berusaha pasti berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, banyak Allah melimpahkan rezekinya kepada kita, Allah banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, lebih-lebih lagi rezeki dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa selawat dan salam kita setiap hari kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kita kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda serta golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai sehingga kepada hari kiamat, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian di luar sana, apa khabar? Kami di AA Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, serta diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api nerakanya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan abilitas saya ni, saya ingin berkongsi dulu tajuk-tajuk perkongsian saya yang saya kira moga-moga mendatangkan manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan yang mengikuti abilitas saya ni. Dan juga jangan lupa kongsikan juga kepada orang-orang yang di luar sana supaya mereka juga mendapat manfaatnya dan kita pula mendapat pahala, mudah-mudahan, dan mudah-mudahan juga pahala tu berpanjangan sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam perkongsian saya untuk hari ini, topik saya yang pertama yang saya nak kongsikan nanti ialah pertama, tajuk
Boleh, boleh? Okey, baik tuan-tuan puan sekalian. Kata orang tak apa ni, tak kenal maka tak cinta lah. Saya ingin memperkenalkan diri saya kepada tuan-tuan puan yang baru dan join grup FB kami ni, di page kami ataupun di grup Nak Sihat. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Abdul Rahman bin Muhammad Nur. Kami daripada perniagaan AR Tamar, yang mana kami merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk Al-Hijaz Mart International Sdn Bhd, yang mana salah satu produk yang kita ingin promotkan ataupun kita ingin perkenalkan kepada tuan-tuan perempuan di luar sana ialah produk ni, produk kesihatan Parti Ajwa. Ini produk dia. Ini produk kesihatan Parti Ajwa. Ini packaging dia. Ya, packaging dia, dan saya bukakan ke dalam ni. Ini produk. Okey, ini botolnya. Ini botolnya, dan ini adalah dia punya kata ni botol keras lah. Dan ini dia punya parti lah. Tak ada bahan campuran lain. Semata-mata parti yang datang daripada kurma Ajwa sendiri. Dan apabila ditanya saya lah berkenaan dengan macam mana saya gunakan atau makan kurma Ajwa ni atau parti Ajwa ni secara setiap pagi kita amalkan kurma ni, pada pandangan saya, kalau saya sendiri, bila kita gunakan kurma, kita makan ni, dia macam kita tahu tak, badan kita ni memerlukan macam-macam jenis vitamin, macam-macam vitamin. Jadi kalau kita kata orang dengan hanya kurma saja, insya-Allah diri kita ni dapat vitamin yang cukup, yang lengkap, insya-Allah, pada apa yang kita perlukan, diri kita, tubuh badan kita perlukan, terutama organ dalam badan kita. Jadi saya sendiri alhamdulillah setakat ni rasa sihat alhamdulillah. Dan kita jaga juga sampai tu makanan kita dan juga macam kita panggil, kita punya saiz badan pun alhamdulillah kita maintain hasil daripada kata orang kita gunakan kurma ni. Dan juga bukan kata orang, sebenarnya kajian-kajian banyak dah dekat luar sana terutamanya tentang khasiat kurma ni yang kita tak tahulah, jenis-jenis perubatan, jenis-jenis makanan kesihatan, jenis-jenis macam saya tadi kongsi tadi kan, jenis pasal makanan chemical semua ni, ada tentang banyak tentang khasiat tentang Ajwa tu sendiri dan ataupun kurma secara general. Boleh. Dan juga saya nak kongsikan satu buku yang saya kira menarik. Saya dah baca sedikit tentang buku ni. Banyak buku yang diterbitkan oleh kita panggil penerbit tempatan di Malaysia sendiri tentang khasiat kurma Ajwa ni, dan juga latar belakang ni dan seumpamanya, yang sangat menarik buku ni. Tak maknanya kita bukan kata orang kongsi benda yang kosong ataupun cerita kosong. Kita dah tunjukkan bukti-bukti kajian saintifik daripada buku sendiri ataupun di dalam negara maupun di luar negara. Kita akan terus kongsikan supaya ia menjadi kata orang pengetahuan kita bersama betapa besarnya khasiat kurma yang Allah ciptakan sendiri untuk umat Nabi Muhammad khususnya sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Okey, baik. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang pertama, iaitu tajuk saya yang pertama, iaitu berkenaan dengan sebelum tu saya lupa kepakaran kami apa dia. Kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan perempuan di luar sana, tak kira pada peringkat umur lah, daripada bayi sampai kepada dewasa ataupun kepada warga emas yang ingin kekal sihat, yang ingin ada impian untuk memperbaiki kesihatan lagi ataupun ingin menjaga kesihatan tu akan kekal sihat, agar dapat bila kita sihat ni kita dapat menambahkan amal ibadah kita, kita dapat beraktiviti secara sihat dengan ahli keluarga kita, kita dapat membantu juga orang-orang lain. Dan juga secara tak langsung nanti bila kita gunakan kita makan parti Ajwa ni ataupun kurma Ajwa tu sendiri, kita akan rasa kecintaan kita yang lebih bertambah cinta kepada Rasulullah atas anugerah yang diberikan kepada Rasulullah sendiri dan untuk umat dia tentang khasiat kurma itu sendiri, yang mana dan juga kita rasa cinta kita, sayang kita kepada Allah SWT kerana sayangnya kepada umat Rasulullah, dia ada anugerahkan kurma Ajwa itu untuk kesihatan kita, untuk kita jaga kesihatan kita, mudah-mudahan insyaAllah. Boleh? Okey, baik. Dan apa tindakan yang tuan-puan perlu lakukan? Mudah saja. Kalau nak tahu info dengan produk ataupun produk kesihatan Parti Ajwa ni, PM kami, DM kami, kita akan sharekan infonya.
secara percuma. Dan juga ataupun lah tuan-tuan puan kenal sesiapalah di luar sana yang yang ingin dibantu kesihatan mereka, jangan lupa uh, kongsikan link tu dan kita akan bantu, kita akan kongsikan infonya tentang khasiat kurma ni. Dan juga uh, apa ni, andai kata tuan-tuan berminat nak tahu tentang produk ni, boleh PM kami, DM kami di bawah, kita akan kongsikan apa prosesnya. Dan juga untuk makluman tuan-tuan puan, kita masih lagi dalam proses, kita tengah buat tawaran istimewa ni, yang mana kita produk kesihatan peti ajuan ni kita bagi harga diskaun, kita bagi juga apa ni, postage percuma. Buat masa ni masih lagi kos penghantaran percuma dalam negara dulu lah, di Malaysia saja dulu. Bukan di Malaysia saja, bukan di Malaysia, di sebenarnya Malaysia dulu. Di Sabah Sarawak tu ataupun di Labuan tu nanti kita dalam proses perancangan. Jadi buat masa ni kita bagi kos poster percuma untuk di semenanjung Malaysia saja dulu. Dan juga kita akan bagi percuma percuma e-book, buku percuma ni, yang mana buku ni tajuk dia doa-doa ringkas daripada Al-Quran dan Hadis. Kita ambil doa-doa ni, doa-doa yang mustajab daripada Al-Quran dan Hadis, dan kita menjadikan amalan kita lah secara harian ataupun selepas solat kita menjadi amalan, insya-Allah. Boleh doa-doa mustajab. Dan juga kami nanti akan bagi lagi buku e-book yang berkaitan tentang kurma, yang khasiat-khasiat yang kita tak pernah dengar, tapi telah dibuat kajian saintifik di luar sana, terutama di Amerika lah khususnya, di Arab Saudi, di Timur Tengah dan juga di Europe, di UK, malah di negara-negara lain pun dunia ni diorang dah buat kajian sebenarnya dah khasiat kurma, dan diorang pun dah kata orang gunakan secara perlahan-lahan dah dalam diorang punya diet, dalam pemakanan diorang dalam diet mereka, yang mana kita tak perasan kadang-kadang kan. Saya akan kongsikan dalam bentuk e-book nanti, dan ada beberapa e-book lagi saya akan kongsikan tentang, kita dah ready dah nak kongsikan, tapi adalah apa ni, punya syarat-syarat yang tuan-tuan harus patuhi sebelum kita bagi e-book ni. Dan juga adalah benda-bendanya kita kata orang, kita membantu dalam proses ni. Dan juga semua yang kita kongsi ni ibu-ibu yang berkaitan tentang khasiat kurma, dan juga apa ni, jurnal-jurnal, artikel-artikel luar negara sana, semua saya akan masuk dalam e-book tu secara dalam e-book tu, supaya kita dapat tahu apa sebenarnya yang telah mereka buat pada kajian tentang kurma atau ajwa ni, yang kita tak tahulah, yang kita tak perasan. Boleh? Okey, baik. Dan juga itu nantilah kita akan buat package nanti, mudah-mudahan doa-doakan benda ni berjalan lancar, insya-Allah. Dan okey, baik, tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada perkongsian saya yang pertama berkenaan pelanggan. Okey, baik. Bila bercakap survey ni, dia sebenarnya kalau kita yang baru nak mula bisnes, sebelum kita nak libatkan diri kita dalam kerjaya berbisnes ni, ataupun kerjaya usahawan ni, ataupun dalam perniagaan ni, ramai kadang-kadang kita perhatikan, termasuk diri saya dulu, terlepas pandang tentang kita patut lakukan survey dulu. Kita perlu tu buat survey. Apa ni, kita tahu survey ni dia survey ni apa benda. Survey ni macam kita buat dalam bentuk e-form. Dulu kita pakai borang. Siapa perasan kalau kita pergi mall satu masa dulu, ada orang tahan kita, dia dengan pen, dengan file dia, dia kata kalau abang isi ni dapat hadiah, dapat free gift, dapat voucher dan sebagainya. Survey-survey begitulah. Tapi sekarang ni susah kita nak dapat di mall-mall. Orang buat survey banyak kepada e-form, dibuat dalam bentuk form, dia post kat kita, kat email kita ke, kat mana-mana, ataupun kat kita, dia orang SMS kita untuk kita isikan form tu, dan ada gift yang kita akan dapat macam tu. Jadi survey tu ialah kita untuk berbalik pada tadi tu, survey tadi, kalau kita nak mula bisnes ni, kita survey tu boleh jadikan kita untuk lebih tahu. Tujuannya kita buat survey tu untuk lebih tahu apa yang kita nak jual, apa yang kita nak jual, kepada sesiapa yang kita nak jual produk ni, sasaran kita yang sebenarnya, market kita,
bagaimana kita nak mulakan, teknik-teknik yang perlu kita gunakan dalam perniagaan. Jadi penting survey-survey ni berdasarkan bila kita kata orang tanya orang kat luar sana. Dan saya rasa tuan-tuan pun perasan kalau satu company besar tu kalau dia buat survey kat mall tu, maknanya ada produk baru lah tu nak keluar. Dia nak tengok dulu keberkesanan penerimaan pelanggan ni tentang produk yang bakal keluar. Macam itulah. Dan macam mana saya cakap tadi, survey ni tak sebenarnya kita edarkan kertas-kertas apa ni, lepas tu diorang apa post kat kita ke apa, itu boleh, tapi itu buat masa ni orang dah kata orang dalam COVID ni lebih kepada digitalization, jadi kita digitalkan kita punya form tu bentuk e-form, dan kita boleh kata orang buat macam mana saya cerita tadi, hantar kepada kawan-kawan dulu ke macam mana ke, dapatkan dulu feedback mereka. Di situ kita boleh tengok, kita boleh buat research macam mana saya kata tadi, produk kita sesuai ke tak sesuai ke dan sebagainya. Dan juga apa ni, kalau kata kalau lah bila kalau kita pernah gagal dulu sebelum bisnes, kita pun boleh buat survey juga kenapa bisnes kita gagal, apakah bisnes kita gagal, apa yang kita tak buat, yang mana yang apa trend yang kita tak ikut. Jadi dengan survey ni kita boleh buat kajian, sebenarnya kaji semula apa kesilapan kita, satu kepada mereka yang dah berbisnes ataupun yang sedang berbisnes, ataupun yang pada yang belum berbisnes, dia buat survey apa produk yang sesuai. Jadi macam contoh yang survey ni, saya ada kongsikan dekat salah satu video yang sebelum ni, macam mana apa ni proses kita kita orang nak buat survey tu, apa platform ni semua, saya ada kongsikan sikit sebanyak dalam, saya ada masukkan dalam perkongsian saya dalam salah satu video yang sebelum ni lah, dan saya lupa tajuk dia, saya kasih sikit saya ringkas tentang survey ni tadi. Baik, okey, bila bercakap pasal survey ni dia ada beberapa kelebihan sebenarnya yang kita kena ambil berat, yang kita kena perlu tahulah, sama ada kita ni founder ke atau kita dropship sekalipun, kita kena buat survey. Kita nak menjual kepada pelanggan, kita kena tahu pelanggan tu macam mana, dan kita juga kena dapatkan feedback tu. Dan di situ kita boleh cari lagi pelanggan yang seumpama yang membeli ni ke wilayah kita lah, ke platform kita. Ada cara dan ada ilmu yang kita kena belajar lagi supaya kita orang lebih kita buat tu dalam apa ni, kita buat dalam keadaan yang kita buat betul, insyaAllah. Boleh? Okey, baik. Pertama-tamanya kelebihan kita membuat survey ni, penting buat survey ni ialah kita kena tahu kehendak pasaran tu. Pasaran tu yang macam mana, macam ni. Kalau kita yang nak mula bisnes ataupun kita yang dah berbisnes ataupun kita bisa start, contohnya kita start lama, profit kita pun tak boleh lagi banyak, sale pun tak boleh banyak, kita kena tahu kita kena buat survey, dan kita kena tahu apakah kehendak dan keperluan pelanggan. Kita kena fikir balik, apakah produk kita ni adalah satu kehendak ataupun satu keperluan memang orang perlukan. Contohnya macam kehendak ni macam apa, macam contoh produk kita nak sihat, kita perlukan kehendak. Tapi kalau keperluan ni lain, macam beras memang kita perlu makan, dia bukan kehendak lagi dah, dia jadi keperluan, memang kita kena makan. Setiap kali kalau kita sebelum bulan kita membeli, kita akan beli beras, dia satu keperluan dah, itu lain. Dan proses nak tukar kehendak dan keperluan tu, itu satu proses lagi, itu pun itu satu kita panggil hebat sebenarnya, kalau kita jadikan produk kita sebagai kehendak tadi, produk kesihatan, menjadi satu keperluan pula. Jadi maknanya akan ada proses pembelian berlangsung lah, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan makin banyak orang membeli. Sebab orang dah nampak produk kita ni bukan seperti kehendak, dia adalah satu keperluan. Macam itulah kita kena tambah ilmu sebenarnya. Boleh. Dan juga apa ni, contoh macam kita berniaga pakaian lah, ambil contoh. Apa ni, kita tengok trend apa yang sekarang ni yang menjadi trend pakaian sekarang. Dan kita tahu bukan sahaja pakaian, kalau kita buat survey dekat Google Trend sana, ataupun kita tengok kajian statistik kat luar sana, di Malaysia sendiri, dia beberapa sektor yang atau beberapa peluang perniagaan yang menjadi kata orang hot market lah, macam produk-produk kecantikan, produk-produk kesihatan, produk-produk pakaian, produk-produk makanan. Dia antara produk-produk yang hot market sebenarnya, dan juga trend sentiasa jadi trend. Dan juga apa ni, dan juga bila bercakap pasal trend ni, dia macam teknologi dah, dia cepat berubah.
Ya, dia cepat berubah ke satu design. Jadi kita kena follow trend tu. Kalau kita nak bisnes, kita kena tengok. Macam contoh macam apa ni, kalau dulu kita tengok orang jual tudung bawal kosong. Ada sekarang dia orang jual tudung bawal labu. Ada pula tudung bawal labu cila, ada yang macam uh, batu-batu pemata lah ataupun ada design lah. Jadi trend tu makin berubah. Jadi kita kena follow trend tu kalau kita nak kata nak dapatkan market tu, dapat sasaran tu. Itulah boleh-boleh. Dan juga maknanya kita kena sentiasa peka, kita kena peka dengan perubahan pasaran tu, perubahan kehendak orang lah, pelanggan kita tu. Dan juga kita jangan ketinggalan lah, nanti kita apa, nanti kita akan tak mampu nanti, ataupun kita tak follow trend tu, nanti kita akan tertinggal belakang. Jadi kita boleh menyebabkan perniagaan kita tu jadi stuck ataupun merudum ataupun terus rugilah. Ataupun, dan pendek cerita ni, kita kena mampu untuk memenuhi kehendak pelanggan, kita kena follow trend pelanggan tu. Dan juga apa ni, kalau lah kalau katakan apa ni, produk kita tu kita dah memenuhi, kalau kita dah buat research tentang produk tu tadi, dan melalui kita gunakan platform macam Google Trend, kita tengok apa produk bulanan yang jadi hit, yang orang search kat Google tu nak percaya. Jadi kalau kita masuk kat situ, InsyaAllah bila kita buat sikit kajian tu, jadi kita tahu pasaran apa ni, yang paling banyak untuk apa ni, kata orang untuk satu masa tu apa dia. Jadi kita boleh join lah, kita boleh start bisnes kat situ. Itu satu. Yang kedua ialah kita kena tahu harga pasaran. Itu yang kedua ialah penting kenapa kita kena buat survey ni, ialah pertama tadi pasal kita punya sasaran pelanggan yang macam mana. Yang kedua ialah harga pasaran. Dia macam ni memang jadi lumrah kita saya dan juga saya percaya tuan-tuan puan di luar sana, bila bercakap pasal harga pasaran ni memang semua orang nakkan murah, nakkan murah, dan juga nak yang berkualiti tinggi. Dan benda ni kadang jadi isu kadang-kadang. Pasal apa? Bukan semua benda yang apa, murah tu berkualiti. Satu, bukan semua benda yang murah tu tidak berkualiti. Jadi dan juga bila bercakap dalam isu ni, kita boleh decide sendirilah sama ada kita boleh jual harga mahal tapi tetap juga kita ada kualiti, tapi kita masukkan juga dengan kita punya offer-offer yang lain lah. Macam kita bagi percuma ni, percuma ni, kita bagi apa ni, membership card, kita upgradekan lagi value produk kita tu. Jadi kalau kita jual mahal tak ada masalah lah. Beza macam kita jual kereta mahal dengan kereta biasa, jadi ada beza sebenarnya. Jadi sasaran pun dia berbeza juga. Jadi itulah dia yang saya nak kongsikan apa ni, harga pasaran tu penting, tapi kita jangan kata orang berlumba-lumba potong harga. Bahaya sebenarnya. Apa, nanti end up kita punya margin jadi kecil, dan jadi bila kita nak expand, kita nak besar perniagaan kita, jadi susah nanti. Maybe kita ada volume, maybe kemungkinan kita ada volume, tapi bila kawan-kawan lain pun potong harga ataupun offer yang benda yang mana kita pula dah margin kecil, tak mampu pula nak offer benda lain, silap kita pun potong kepala lah sebenarnya. Itulah. Boleh? Okay, baik. Dan yang ketiga ialah kita kena tahu kita punya demografik tu. Kita kena tahu wilayah kita tu. Kita kena buat survey. Contohnya macam, katakan kita nak berniaga di satu tempat, kita panggil contohlah kita panggil satu tempat ni, kita nama katakan Kajang contohnya. Kajang ke Ampang ke ataupun Ipoh ke mana, di mana kita nak start niaga tu, kita kena kata orang kita kena buat survey untuk produk kita ni, untuk wilayah kita ni, tempat kita berniaga ni, macam mana kita nak apa ni, target sasaran tadi. Kita kena pasti macam orang-orang macam mana kat kawasan kita, yang mana kita boleh fokus tu, orang yang dekat. Supaya apa, dia banyak kebaikan sebenarnya. Pertama, bila kita berniaga dekat-dekat kita, jiran kita ni, kos kita kos lain tu dapat kita jimatkan, malah jadi zero. Dan juga bila dah kata kita dah kuat kita punya apa ni, sasaran atau wilayah kita berniaga tu, kawasan sekitar kita tu, secara langsung dia akan extend lah, market tu akan tambah. Contoh macam ni, tambah ni ialah katakan kita beritahu jiran kita, contohnya kita berniaga produk kesihatan, dia gunakan, dia puas hati, dia suka, dan kita minta dia refer kat kawan-kawan dia ataupun saudara mara dia yang duduk jauh. Kita tak tahu lah, mungkin
dia duduk tempat lain. Itu yang saya kata tadi, bila dia ajak kawan-kawan ataupun dia punya akaun office beli ataupun saudara dia beli, yang mana kita tahu dari mana arah datang, mungkin bukan dalam wilayah kita berniaga tu. Jadi itu yang saya kata tadi, dia akan, kita punya marketing tu expand lagi, makin besar makin besar. Boleh? Okey, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan untuk hari ini. 3 poin ataupun 3 tips berkenaan dengan tajuk hari ini, iaitu apa ni pentingnya kita kena buat survey pada pelanggan kita, pada pelanggan kita dan juga pada perniagaan kita, untuk kita tahu sasaran pelanggan kita tu. Boleh. Dan apa kehendak dia, di mana demografi dia, secara itulah dia ada proses-proses dia sikit-sikit kita update kita punya database, kita punya proses dalam kita nak kenal pasti lagi pelanggan kita lebih dekat lagi. Itu penting survey ni lah. Dan juga bila cakap survey ni, jangan lupa kalau tuan perempuan nak buat survey, buat dalam bentuk e-form, dan juga jangan lupa offer lah. Sama ada kalau dia dapat buat survey ni, kita bagi dia free gift apa, kita bagi dia voucher apa, kita bagi dia membership ke apa ke, kena ada team tu. Kalau tidak, jarang orang yang orang kita yang saya perasan, yang saya sendiri ada pelanggan yang jarang bila kita bagi dia reply apa kita punya form tu tanpa apa-apa. Dia kita sendiri lah kena offer value, bukan apa, bila kita offer value yang mana yang related dengan produk kita, lama-lama kita punya engagement kita dengan pelanggan jadi kuat lah. Jadi daripada pelanggan yang dah membeli, dia akan beli lagi ataupun dia akan beli banyak lagi. Macam itulah bila engagement kita dengan pelanggan ni kuat. Jadi pentingnya survey ni dan juga free gift tu yang kita nak offer. Boleh? Okey, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan untuk topik saya pagi ni, yang pertama ni, tentang tips ataupun pentingnya untuk kita buat survey pada pelanggan-pelanggan kita. Boleh? Okey, baik. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu berkenaan dengan
Okey, baik, itu tadi perkongsian saya yang kedua berkenaan dengan peluang perniagaan dropship bersama kami, dan saya teruskan kepada perkongsian saya yang ketiga berkenaan dengan kajian saintifik kurma. Ya. Tuan boleh join grup FB, grup kami, grup private kami, yang mana grup nak sihat dia punya nama. Dalam tu bukan itu saja perkongsian yang kami kongsikan, macam-macam lagi apa ni, artikel-artikel, jurnal-jurnal perubatan yang melibatkan penyakit, apa yang kita makan, dan juga yang melibatkan apa yang kurma boleh bantu sebenarnya, apa hasil dalam kurma yang apa ni, yang boleh membantu untuk kesihatan tubuh badan kita agar kita kekal sihat. Boleh, boleh. Okey, baik. Dan saya teruskan kepada perkongsian saya yang terakhir, iaitu yang merupakan pengingatan saya lah di masa COVID-19 ni. Satu artikel ataupun penulisan yang baik saya rasa daripada FB grup kami nak sihat. Di sana saya ada bagi link, ataupun FB page kami kita ada bagi link Facebook dia. Tuan boleh join tengok tentang penulisan dia, tentang khasiat-khasiat yang ataupun risiko-risiko makanan yang kita perlu tahu sebenarnya. Boleh, boleh. Okey, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan untuk hari ini, berkenaan dengan beberapa topik yang saya rasa kalau ianya bermanfaat, jangan lupa kongsikan kepada orang-orang di luar sana supaya mereka pun juga mendapat manfaat, dan juga semoga kita mendapat pahala juga, dan moga-moga pahala kita juga berpanjangan, insyaAllah. Boleh, boleh. Dan kepada tuan-tuan puan yang baru saja mengikuti webinar saya daripada awal,
yang baru saja mengikuti webinar saya ni, jangan lupa boleh tengok semula nanti bila dah kita upload balik video ni dalam FB page kami. Dan kepada tuan-tuan yang telah mengikuti webinar kami daripada awal tadi hingga penghujung ni secara konsisten dan komited, kami ucapkan banyak terima kasih atas komitmen yang konsisten tuan-tuan puan, atas komited tuan-tuan puan. Dan jangan lupa kongsikan juga dengan orang-orang lain di luar sana supaya kita bantu-membantu dengan kepada manfaat ni. Boleh? Okey, baik. Itu saja yang nak saya kongsikan untuk hari ini. Dan seperti biasa pesanan saya bila musim kita masih dalam COVID ni, jangan lupa jaga kesihatan diri kita, ya, jaga kesihatan ahli keluarga kita dan juga orang-orang yang di sekeliling kita dengan kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan jangan lupa di samping kita berusaha dengan mematuhi SOP ni, jangan lupa kita banyakkan berdoa, kita banyakkan bertawakal. Ya, moga-moga Allah dapat Allah bersama kita, Allah membantu kita, Allah memberi kita kekuatan untuk kita mengharungi ujian ni, musibah ni, ataupun dugaan ni, ataupun uh, ujian lah kini, ya, agar kita dapat mengharungi bersama-sama insya-Allah, dan juga kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik, itu saja yang saya kongsikan hari ini. Apa-apa nanti kita jumpa lagi besok insya-Allah. Andai kata saya ada urusan lain di luar sana ataupun saya ada sesi kelas dan sebagainya tentang berbisnes ni semua, ya. Saya akan upkan posternya. Bila tetap diteruskan setiap hari insya-Allah, tapi kita buat malam lah biasanya. Ya, kita tunda pada waktu malam. Boleh? Okey, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan untuk hari ini. Moga-moga bermanfaat. Saya akhiri webinar saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebaik manusia ialah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita, dan juga kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda untuk elakkan isu kolesterol tinggi, untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Produk kesihatan Peti Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.